Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Begini keadaan Tun Mahathir yang terkini. Mengejutkan kita kerana di saat usia 99 tahun, Tun Mahathir masih aktif di dalam kerja-kerja politik, kerja-kerja mengkritik, dan kerja-kerja kemasyarakatan. Ramai rakyat Malaysia yang sudah menitipkan nasihat kepada Tun Mahathir supaya cepat-cepatlah berehat, cepat-cepatlah mengundurkan diri daripada dunia politik, dunia kemanusiaan ini. Kata mereka, lebih baiklah Tun Mahathir sekarang mulalah menyimpan amal ibadat, kata mereka. Ini apabila rentetan baru-baru ini Tun Mahathir dimasukkan ke IJN dan telah pun menerima rawatan yang sangat baik. Namun ini keputusan atau ini keadaan terkini Tun Mahathir. Tun Mahathir akhirnya bersuara berkait dengan keadaan kesihatan sebenar beliau. Kata Tun Mahathir, doktor sebenarnya menasihatkan beliau jangan terlalu banyak bergerak. Saudara, di usia 99 tahun terlalu sedikit atau sangat sedikit manusia yang masih mampu bergerak ke hulu ke hilir, apalagi untuk melakukan aktiviti seperti berpolitik, menyampaikan ucapan ataupun memikirkan tentang dunia. Tapi Mahathir mungkin one in a million, satu dalam sejuta ahli pemimpin politik yang masih hidup, masih cergas dan masih mampu meneruskan perkara-perkara berkaitan dengan politik, kerjaya politik beliau. Namun demikian, Mahathir mengakui doktor telah memberikan nasihat kepada beliau supaya tidak terlalu bergerak. Bukan doktor saja sebenarnya, kita semua rakyat Malaysia menghendaki supaya Tun Mahathir segeralah bersara daripada politik. Jangan lagi terlibat dengan apa-apa politik, cepatlah bersara dan berehatlah daripada dunia yang fana ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menerima rawatan di Institut Jantung Negara IJN minggu lepas, ekoran masalah kesihatannya tampil secara maya memberi ucap tama pada majlis pelancaran The Greater Kedah di Seri Mentalon di sini hari ini. Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu kelihatan sedikit lemah, namun tetap bersemangat menyampaikan ucapannya yang bertajuk Kedah dalam konteks nasional dan global. Sempena majlis tersebut, menurut Dr. Mahathir yang dijadualkan hadir sebagai tetamu khas, beliau terpaksa membatalkan kehadirannya atas nasihat doktor ekoran masalah kesehatannya itu. Saya ingin memohon maaf tidak dapat hadir kerana saya agak kurang sihat dan dinasihatkan oleh doktor untuk tidak terlalu banyak bergerak buat masa ini, kata Tun Mahathir. Walaupun saya tidak dapat hadir, hati saya tetap bersama para hadirin. Kedah sudah pasti amat dekat di hati saya. Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula tempat bermain, katanya ketika sesi ucap tama majlis tersebut yang dilancar oleh Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Dr. Mahathir dimasukkan ke IJN minggu lepas akibat mengalami jangkitan saluran pernafasan setelah mengalami batuk. Terdahulu Akbar melaporkan kes saman beliau terhadap timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung kenyataan berbau fitnah yang sepatutnya bersambung pada 16 Oktober lepas terpaksa ditangguhkan akibat masalah kesihatan pemimpin berusia 99 tahun itu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar bersuara berkait isu pertahan kumpulan T15. Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan membidas pendirian ahli parlimen yang mempertahankan golongan kaya T15 susulan penyasaran subsidi petrol RON 95.
yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2025 yang dibentangkan beliau. Ini kerana majoriti rakyat 85% tidak akan terkesan daripada penyasaran subsidi, malah mempunyai pendapatan rendah. Dalam perbahasan di Parlimen, semua nak jadi jago pertahankan T15 ini. Kalau dia cadangkan kata kena kaji, mungkin orang tu tak kaya betul. Saya boleh terima teguran, tapi takkan nak jadi jago. Ini politik apa? Inilah negara di mana orang politik riuh rendah nak mempertahankan orang kaya T15. Orang kampung mereka tanya tak? Katanya ketika berucap dalam lawatan kerja dan majlis ramah mesra bersama masyarakat Padang Rengas di Perak hari ini. Jika anda tak faham apa yang Anwar cuba sampaikan ialah, Anwar Ibrahim sebenarnya cuba mengatakan bahawa inilah negara yang mana ahli politik pula yang paling sibuk terpaling mempertahankan orang kaya T15. Orang kampung pula, orang kebanyakan pula, 85% atau boleh kata 90% penduduk Malaysia tak riuh rendah pun pasal nak mempertahankan orang kaya ini. Hanya ahli politik yang riuh rendah mempertahankan T15 orang kaya ini. Kenapa ya? Persoalan itu mula timbul. Agak-agak kenapa pula ahli politik yang menjadi riuh rendah? Seakan-akan mereka pula juru cakap orang-orang kaya maha kaya ini. Orang maha kaya pun diam aja. Tapi orang politik pula yang riuh rendah nak mempertahankan orang kaya T15 ini. Yang hebatnya, orang kampung mereka tak tanya pun, mereka tak beriuh pun. Bahkan mereka okey je. 90% rakyat Malaysia tak pun mempertahankan apa yang disebut oleh Anwar Ibrahim itu. Katanya ketika berucap dalam majlis lawatan Majlis Ramah Mesra, kategori isi rumah T15 merujuk kepada istilah yang digunakan untuk menggambarkan 15% isi rumah teratas dari segi pendapatan dalam masyarakat. Maknanya, 15% penduduk terkaya di Malaysia. Kenapa pula nak dipertahankan sangat oleh ahli-ahli politik? Mengulas lanjut, Anwar meminta orang ramai supaya memahami mengenai penyasaran subsidi RON 95 dengan mendengar dan menilai sendiri apa yang diperkatakan oleh ahli politik terbabit. Orang tu mungkin ada janggut, pakai kopiah atau pakai kot. Semua nilai yang betul, nilai dan bincang sama ada dia faham ke ekonomi. Sama ada niat ikhlas untuk bangunkan negara atau kerana dengki, katanya. Beliau turut menangkis serangan timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man yang mempersoal pendapatan Anwar ekoran keputusan Anwar yang tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri tak ambil gaji marah dengki ke? Apa masalah dia? Kata Anwar Ibrahim menjawab kepada Tuan Ibrahim Tuan Man. Kalau ambil gaji setahun berapa ratus ribu dapat, dah 2 tahun sejuta. Tak apa, saya tak miskin. Saya ada allowance sebagai ahli parlimen, dapat kereta kerajaan, kata Anwar lagi. Nah kan, kita sudah cakap sebelum ini. Anwar Ibrahim tak ambil gaji, tapi dia masih cukup dengan allowance beliau sebagai Perdana Menteri dan juga telah diberikan kereta kerajaan. Jadi nak apa lagi? Sepatutnya Tuan Ibrahim Tuan Man bukanlah mempersoal pendapatan Anwar, tetapi beliau patut mencontohi Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu tentang permohonan maaf Najib kini semakin menjadi hangat. Persoalan yang pertama pastinya menarik ulasan kali ini. Beginilah. Jika anda Perdana Menteri dan anda ditanya reaksi terhadap permohonan maaf Najib, apa yang anda mungkin akan jawab?
tolong tinggalkan dalam ruangan komen ini. Jika Anda adalah Perdana Menteri dan ditanya reaksi terhadap permohonan maaf Najib, apa agak-agaknya jawapan Anda terhadap persoalan itu? Dan jika Muhyiddin adalah Perdana Menteri pada waktu ini, agak-agaknya apa jawaban Muhyiddin terhadap persoalan itu? Atau jika Hadi ialah Perdana Menteri, apa jawapan Hadi terhadap persoalan ini? Itu semua akan timbul kalau benar mereka akan berada dalam posisi Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya ialah ini ulasan tentang Anwar dan permohonan maaf Najib. Saya harap Anda dengar sampai habis, share video ini supaya Anda memahami apa situasi sebenar-benarnya tentang Anwar dan permohonan maaf Najib itu. Apakah yang dimaksudkan Anwar dengan berkata demikian dan mengapa berkata demikian dengan cara demikian? Macam inilah senang cerita. Ramai orang yang mengesaki bahawa RUU yang bakal dibentangkan di Parlimen tahun depan ialah bagi meringankan lagi hukuman Najib Razak meskipun kerajaan menafikannya. Meskipun telah dinafikan, apabila Najib pula membuat permohonan maaf secara terbuka. 24 Oktober lalu berhubung kejadian salah laku dalam 1MDB, ramai bertambah yakin ini langkah ke arah penahanan rumah. Dengarkan ulasan ini kerana anda akan akhirnya faham bahawa semuanya itu hanya permainan politik. Wartawan veteran R. Nadeswaran dalam kolumnya di Malaysia Kini yang punch many loopholes in Najib apology turut bertanya, sama ada permohonan maaf itu satu pendahulu ke arah mencerahkan keadaan untuk bekas Perdana Menteri itu. Tanya beliau lagi, adakah minta maaf satu prasyarat untuk tahanan rumah yang banyak diperkatakan dewasa ini? Seperti dikatakan tadi, ramai percaya begitulah keadaannya. Mereka bimbang dan marah. Dalam lain perkataan, mereka mahu Najib kekal di penjara. Perdana Menteri dihujani kritikan sekadar mengguna istilah lembut apabila menerima baik permohonan maaf itu. Lihat sahaja komen di pelbagai platform media sosial. Peguam Latifah Koya berkata, bukan urusan kuasa Perdana Menteri untuk menerima permohonan maaf Najib. Oleh kerana Najib masih menegaskan dia tidak bersalah, penerimaan Anwar itu seperti membenarkan jenayah, kata Peguam Latifah Koya. Benarkah andaian Latifah Koya ini? Selain itu, Latifah Koya juga mengatakan ia memberanikan golongan korup memperlekehkan mahkamah dan merendahkan SPRM. Itu kata Latifah Koya di laman X, yang kita tahu ialah bekas Pesuruhjaya SPRM. Benarkah dakwaan Latifah Koya ini? Jawapannya di akhir daripada ulasan ini. Bekas Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri daripada Amanah juga, iaitu Hani Pamaidin, membuat juga catatan di Facebook untuk memberitahu Anwar, dengan hormatnya, saya tidak fikir anda mewakili kami semua. Jelas kami semua merujuk rakyat yang tidak setuju dengan reaksi Perdana Menteri terhadap permohonan bekas Perdana Menteri itu. RSN Raya, ahli Parlimen DAP, turut menulis di Facebook, bermula dengan memuji Perdana Menteri atas sifat rendah hati dan belas ihsan dalam menerima permohonan maaf Najib, tetapi meneruskan catatan dengan berkata, saya cuma bimbang jika kita menerima permohonan maaf Najib, rakyat tidak akan memaafkan kita. Tampil juga akhirnya setiausaha politik Menteri Keuangan Kamil Munim di laman X. Kata beliau, tidak timbul isu Perdana Menteri ke-10 terima maaf atau tidak. Apa yang disebut Perdana Menteri ke-10 ialah beliau terima baik permohonan maaf yang dibuat dan ternyata tidak mengenepikan, malah mengubah fakta bahawa negara telah menanggung beban kerosakan yang besar akibat skandal 1MDB. Di dalam beberapa kumpulan sembang WhatsApp yang saya sertai, ramai anggota mengikuti perkembangan ini menerusi laporan bahasa Inggeris
Istilah yang digunakan termasuklah seperti accept, welcome, well received, merujuk kepada reaksi Perdana Menteri ke-10. Terbaca juga saya satu hantaran di Facebook yang berbunyi diterima baik pengampunan. Wow, ini respon seorang follower. Apa sebenarnya yang diluahkan oleh Perdana Menteri ke-10? Saya tidak berada di lokasi apabila beliau memberikan komen. Oleh itu saya berpandukan laporan media. Hampir semua, bukan sahaja media tertentu, dilaporkan pemberita menemui Perdana Menteri selepas solat Jumaat 25 Oktober lalu di Putrajaya dan bertanya mengenai permohonan maaf Najib yang dibuat sehari sebelum itu. Diberitakan Perdana Menteri menjawab dalam bahasa Melayu, terima baik, dan terus beredar tanpa berkata apa-apa lagi, short and sweet. Jadi, apa yang dimaksudkan Anwar dengan berkata demikian dan mengapa berkata demikian dengan cara demikian? Bagi saya, apabila seseorang pemimpin, khususnya orang politik, memberi jawaban pendek dan ringkas, lalu terus beredar, ada beberapa kemungkinan. Nombor 1, beliau tidak senang dengan pertanyaan yang diajukan. Nombor 2, beliau tidak suka subjek yang diajukan. Nombor 3, tidak mahu menjawab. Dan nombor 4, beri jawapan yang selamat. Saya rasa begitulah juga keadaan dengan Perdana Menteri ke-10 semasa ditanya pemberita mengenai permohonan maaf Najib. Beliau boleh memilih untuk tidak menjawab, tetapi mungkin pada kiraannya itu akan mengundang pelbagai reaksi dan spekulasi. Memang susah bro Anwar nak jawab. Kata Anwar, boleh kata Najib, boleh kata apa yang dia nak kata. Since the case is still with the court, which will decide, kata seorang kawan lama yang juga penyokong tegar Anwar Ibrahim. Beliau merujuk permohonan maaf itu dibuat 6 hari sebelum Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan memutuskan sama ada Najib perlu membela diri dalam kes rasuah 1MDB yang bermula 5 tahun lalu. Beginilah bro. Jika anda Perdana Menteri dan ditanya reaksi terhadap permohonan maaf Najib, how would you handle the situation dan apa agak-agaknya jawapan anda? Dipetik daripada FMT, ditulis oleh Mohsin Abdullah. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi.